Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Gigi Ahmad dan juga Afizia Azaman. Baik, ramai antara kita yang menganggap sakit kepala sebagai masalah biasa yang remeh dan mengambil mungkin jalan penyelesaian mudah dengan menelan pil paracetamol untuk melegakan ketidakselesaan berkenaan. Malah tidak kurang juga ada yang mengaitkan sakit kepala ni dengan masalah kekurangan tidur, penat atau kesan sampingan selepas cuaca panas. Sakit kepala adalah ketidakselesaan biasa yang paling kerap dialami, tetapi jika terlalu kerap dan berlanjutan, ia mungkin menandakan anda mengalami gangguan pada sistem tubuh yang lain, termasuk masalah resdung dan sinus yang serius. Dan untuk kita kupaskan lebih lanjut tajuk hari ini iaitu pening dan resdung. Apa perkaitannya? Kita nak bersama dengan Dr. Ahmad Kusyari Khalid, pakar perunding otorinolaryngologi UiTM Private Specialist Center UPSC. Assalamualaikum, selamat pagi doktor. Apa khabar? Selamat berpuasa. Waalaikumsalam, Afizi, Gigi. Selamat pagi. Terima kasih doktor kerana sudi pagi ini bersama kami walaupun kan kita dah Walaupun badan di sini, roh dah di di kampung. kampung. Tak apa, sabar juga dulu doktor. Kerja dulu, settlekan dulu. Kita ada interview nak dilakukan. Okey, kita nak start dulu mungkin mengenai perkara ini. Tapi saya nak tanya juga, adakah untuk mereka yang mengalami resdung, yang ada tanda-tanda pening ataupun dia dah pening sampai migraine, maksudnya gangguan sinus dia tu dah semakin teruk? Okey. Baik, jadi perkataan resdung ni adalah satu perkataan yang tidak spesifik. Kebanyakan kita terutama di Malaysia, ada je masalah hidung, kita cakap resdung. Ada je masalah hidung, kita cakap resdung. Tetapi dia ada macam-macam masalah dalam hidung ni. Dia ada yang paling kerap sekali terjadi pada penduduk Malaysia ni, terutamanya Asia Tenggara ni adalah alahan rhinitis ataupun kita panggil allergic rhinitis. Selalu bersin, sumbat, hingus pagi-pagi kan. And then mata pun gatal, telinga pun gatal. Itu alahan. Pun kita panggil resdung. Tetapi ada juga keadaan yang kedua di mana dia ada jangkitan kuman daripada rongga sinus tu. Bukan allergic lagi. Dan inilah yang selalunya dikaitkan dengan pening, deria bau kurang, sakit di bahagian muka. Dan ni adalah jangkitan kuman pada rongga sinus dan dipanggil sinusitis. Tapi orang Malaysia juga panggil ni resdung. Resdung juga. Ya. Dan ada juga perkara-perkara lain yang mungkin lebih serius, contohnya ketumbuhan dalam hidung. Ketumbuhan yang bukan kanser seperti polip ataupun ketumbuhan yang bahaya seperti kanser. Orang selalu berdarah hidung tak berhenti. Juga orang pun panggil resdung kadang-kadang. Jadi ya, semua ni adalah yang masalah yang boleh terjadi di dalam hidung kita, dan semua ni kadang-kadang kita panggil sebagai resdung lah. Doktor, apa mungkin ciri persamaan antara pening yang dialami oleh mereka yang resdung dan juga migraine? Baik, selalunya pening yang dialami oleh orang yang mempunyai masalah hidung ni, dia bukan setakat pening saja. Selain pening tu, macam saya sebut tadi, kadang-kadang pening tu spesifik di bahagian muka ataupun bahagian sinus yang mana. Kita ada 4 sinus di setiap bahagian kanan dan kiri. Jadi kita ada 4 pair lah, 4 pasang. So selalunya kita boleh ada di bahagian sinus frontal, contohnya di atas kening. Itu orang bahagian frontal. Kalau di bawah mata ni maxillary sinus. Jadi dia boleh jadi spesifik kepada bahagian sinus tersebut, sakit muka tu. Selain itu, dia boleh juga menghadapi simptom-simptom hidung. Bukan setakat pening, tak boleh bau. Kadang-kadang bila sinus tu dah teruk, dia tengok cahaya pun dia rasa tak boleh tengok cahaya tu, mata dia rasa pening. Ataupun dia rasa fotofobia kita panggil. Bila tengok tu dia rasa nak tutup mata. Deria bau kurang. Dan simptom lain lah seperti sumbat, kadang-kadang batuk, sebab bila ada jangkitan kuman dalam rongga sinus dia akan menghasilkan banyak hingus. Dan hingus tu akan pergi ke bawah sometime, ataupun kebanyakan kalinya dia akan ditelan. Dan dia menyebabkan irritation ataupun gangguan di bahagian tekak, dan orang tu akan batuk. Orang ingat paru-paru, tapi rupanya dia batuk tak selesai, paru-paru buat x-ray semua clear. Sebenarnya adalah masalah
jangkitan kuman pada rongga sinus ataupun kita panggil sinusitis. So jadi inilah antara simptom-simptom lain selain daripada pening tu yang boleh menunjukkan orang ni ada masalah sinus. Dan juga bila adanya resdung dan lepas tu dia sama sekali lah dengan pening tu, adakah itu menandakan resdung dia tu dah masuk ke otak macam tu? Ada jangkitan dekat otak, adakah itu possible? Memang possible. Sebenarnya jangkitan sinus ni disebabkan oleh lokasi terletaknya rongga sinus. Rongga sinus ni apa? Sebenarnya rongga sinus ni adalah ruang udara di dalam tengkorak kita. Dan rongga sinus ni ada fungsi dia. Fungsi dia untuk trap ataupun memerangkap bakteria. Fungsi dia untuk meringankan tengkorak kepala kita. Salah satu lagi fungsi dia untuk menjadikan suara kita ini normal, resonan suara itu normal. Jadi ini adalah fungsi-fungsi sinus dan rongga sinus ini terletak di dalam tengkorak kita. Akan tetapi disebabkan oleh lokasi sinus ini bersebelahan dengan mata dan juga di bawah tengkorak otak. Jadi kalau jangkitan tu terlalu teruk, dia boleh pergi ke organ seperti mata dan juga otak. So apabila dia sudah pergi ke otak tu, selain daripada pening, kadang-kadang orang itu boleh jadi sawan, boleh jadi demam yang ada sawan tu dan tak boleh bangun tidur dan sebagainya. Ini memang tahap paling teruk dan komplikasi sinus yang boleh terjadi tapi jarang, sebab sekarang ni kita dah dapatkan rawatan awal, sangat jarang berlaku tetapi bukannya mustahil. Dan doktor, apa mungkin keadaan-keadaan yang akan berlaku ataupun tanda-tanda bahawa jangkitan sinus ni sudah merebak ke otak? Baik, jika dia sudah merebak ke otak macam saya sebut tadi, simptom penyakit tersebut akan lebih teruk. Kemungkinan simptom dia luar biasa seperti sawan contohnya, seperti demam yang berlarutan, kita tak tahu punca demamnya. Bangun pun jalan tak stabil. Kalau jangkitan sinus itu disebabkan oleh organisma yang lebih bahaya seperti fungus, bukan sekadar bakteria, fungus ini boleh menghancurkan tulang-tulang dan sometimes boleh masuk ke otak. Jadi jalan pun tak stabil, mata pun kabur penglihatannya. Jadi ini adalah simptom-simptom jangkitan sinus ini bukan yang biasa atau ringan dan dia sudah kronik ataupun teruk. Doktor, untuk di Malaysia ni, kita sering kali resdung ni kira memang tak asing lah kan daripada masyarakat. Mungkin sebabkan oleh persekitaran kita juga betul. Kan. Tetapi apa mungkin faktor-faktor lain yang mungkin boleh menjadi penyumbang dan orang ramai boleh mengelakkan kepada faktor-faktor berkenaan? Baik. Jadi macam saya sebut tadi, negara kita ni ataupun bukan negara kita saja, Asia Tenggara ni disebabkan oleh klimatnya yang panas dan lembap, ada banyak hama ataupun debu habuk hama yang ada di udara kita, dan keadaan ini menyebabkan ramai orang ada masalah alahan terhadap hama ini. Jadi apabila dia ada alahan pada hama ini, dia tidak mengawalnya, tiap-tiap pagi pun bersin, hingus, sumbat, berlarutan, jadi masalah itu dah berjangkit pada rongga sinus menyebabkan jangkitan kuman. Jadi disebabkan ini, udara ni, sebab tu dekat Malaysia ni sangat ramai orang yang ada masalah resdung ni. Tetapi selain daripada hama di udara, perkara lain yang boleh membawa kepada masalah alahan ini adalah contohnya kucing. Orang yang ada bela banyak kucing tu memang akan sensitif, gatal. Tapi sayang kucing, dia bela juga. Kan, nombor satu. Genetik ada? Genetik, ya, betul. Jika orang tu mempunyai masalah asma ataupun eczema, dia adalah penyakit yang berkait dengan alahan rhinitis ini. So, jadi dalam genetik pun boleh terdorong untuk mendapat masalah alahan rhinitis ini. Selain itu, merokok, sekarang ni trend vaping, itu pun boleh menyebabkan masalah ini. Selain daripada itu, pekerjaan. Contohnya seseorang yang bekerja di kilang ataupun proses kilang yang memproses bau-bauan ataupun kilang batu arang yang banyak habuk ataupun chemical daripada pekerjaan tersebut pun boleh membawa pada masalah ini. Dan dalam masa yang sama juga berkenaan dengan rawatan. Ada macam-macam rawatan saya kira. Tradisionalnya ada, yang moden pun ada. Cuma saya nak tanya, rawatan yang letak asap kat hidung tu
Sangat popular. Sangat popular dan sangat murah. Adakah itu sebenarnya berkesan ataupun ia sekadar scam? Mitos. Secara jujurnya saya tiada pengalaman secara langsung mengenai kaedah alternatif tersebut. Akan tetapi saya tak boleh mengatakan bahawa ianya tidak berkesan, cumanya dia tidak dibuktikan secara saintifik. Dan secara jujurnya saya boleh katakan rawatan tersebut hanya akan menyebabkan seseorang itu merasa lega sekejap. Dia sebenarnya tidak mengubati perkara asas penyakit tersebut. Jika kita bandingkan dengan kaedah saintifik yang telah dibuktikan melalui penyelidikan dan research ni, dia lebih kompleks daripada asap tu. Contohnya kita kena buat CT scan untuk tengok dalam sinus tu. Asap ni tak tengok pun dalam sinus. Ada apa dalam hidung, dia tak masuk kamera pun dalam hidung nak tengok apa masalahnya. Dia anggap semua orang yang ada masalah tu resdung. Macam saya sebut tadi. Setengah orang tu ada ketumbuhan. Setengah orang tu ketumbuhan lebih bahaya macam kanser. Nanah yang teruk dalam hidung. Jadi saya tak rasa asap ataupun alternatif treatment ini berkesan betul-betul lah kan. Ya. Kelegaan seketika tu mungkin ada. Mungkin, Cuma tadi doktor katakan nak macam kita taruh Vicks lah sekejap. Mungkin lega. Hilang sumbat tu sekejap. Betul. Dan selepas tu ada jadi balik kan. Tadi doktor ada sebut tentang bagaimana kuman itu ada apa kesan-kesan sampingan dan ia seakan-akan macam bila doktor katakan dia kadang-kadang rasa pening, kadang-kadang hilang bau dan sebagainya itu. Kadang-kadang dia lebih kurang macam sama dengan penyakit-penyakit seperti COVID, hilang bau dan sebagainya. Jadi adakah untuk mereka yang punya radang ataupun sinus ini sememangnya kena pergi buat pemeriksaan CT scan seperti doktor katakan tadi untuk mengetahui apa punca masalah? Kalau kata tak pergi CT scan memang tak tahu apa puncanya. Betul. Sekurang-kurangnya walaupun bukan CT scan Fizi, seorang itu haruslah melihat di dalam rongga hidung tersebut melalui kamera ataupun kita panggil ujian endoskopi. Kurang daripada 2 minit nak buat ujian tu. Jadi apa yang kita selalu buat, kita masukkan kamera yang sangat kecil dan nipis ke dalam rongga hidung dan kita periksa rongga hidung tersebut. Itu adalah perkara yang asas. Sama ada perlu ujian selanjutnya seperti CT scan atau tak bergantung pada ujian endoskopi tersebut. Tetapi untuk kita melihat dalam hidung tu sekurang-kurangnya kena buat ujian endoskopi. Memang betul simptom radang sinus atau resdung ni kadang-kadang bertindih dengan COVID. Sebab tu masa COVID banyak dulu doktor pakar ENT seperti saya ni banyak kerja dia. Sebab pasien ataupun pesakit akan datang dengan simptom yang sama dan semuanya akan direfer pada bahagian kami untuk tengok ini COVID ke, sinus ke. Dah lah dengan masalah alahan di Malaysia lagi. So pakar ENT ni memang banyak sikit kerja lah di Asia Tenggara ni. Jadi tapi kita kena bezakanlah yang mana COVID, yang mana resdung. Perkara paling asas kalau dulu lah diwajibkan untuk buat COVID test dulu. Kalau positif, kita rawat itu dulu. Tetapi kalau COVID testnya negatif, tapi masih ada simptom tersebut, jadi kena buat ujian endoskopi yang saya sebut tadi untuk tengok dalam rongga sinus. Rakyat Malaysia sering tak datang kepada doktor saja suka-suka nak buat cek resdung dan sebagainya ataupun memang kesedaran untuk pemeriksaan hidung ni kurang di kalangan rakyat Malaysia? Banyak Fizi. Selalunya dia bukannya datang cek tak ada simptom. Memang datang tu sebab ada simptom. Dah terlambat? Bukan terlambat tetapi dia dah mengganggu kualiti hidup dia. Contohnya satu kotak tisu pagi-pagi. Contohnya murid dalam kelas tu tak boleh fokus dengan apa yang cikgu cakap, asyik bersin dia. Kan? Ataupun murid tu selalu cikgu telefon mak dia suruh ambil, berdarah hidung tak berhenti-berhenti dekat sekolah. Dan duduk di kursi yang saya duduk sebagai pakar ENT ni jadi ramai. Ramai orang yang ada masalah tu. Baik, kita nak pergi tanya juga ke arah tanda-tanda yang boleh kepada orang ramai di luar sana untuk ambil dan terus pergi membuat rawatan. Tapi kita akan berhenti rehat seketika dulu doktor. Kembali selepas ini. Baik, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kita cerita mengenai apa kaitannya pening kepala dan juga resdung. Sekiranya anda di luar sana mungkin ada tanda-tanda yang nak kita ceritakan sekejap lagi, boleh terus pergi mendapatkan rawatan. Okey, doktor, sebenarnya tanda-tanda yang
tahap mana yang kita semua ni perlu pergi ke ENT untuk buat pemeriksaan? Baik, sebenarnya masalah resdung ni dia lebih mengakibatkan kualiti hidup kita terganggu. So jadi sometime ataupun kebanyakan kalinya dia tanya diri sendiri. Bila dia dah terlalu mengganggu, tak boleh fokus, mengganggu kerja, dan ramai orang akan mendapatkan rawatan atau perhatian tentang masalah tu. Masalah yang serius, contohnya memang datang tu sebab batuk, selalu tak selesai, demam berpanjangan, pening kepala sampai tak boleh nak berfungsi, pun banyak juga orang yang datang disebabkan oleh masalah-masalah tu. Tapi selalunya yang saya sebut tadilah, bila dia tahu kualiti hidup dia sudah terganggu dengan masalah ni, jadi dia akan datang dan di situ kita akan mulakan pemeriksaan lah. Doktor, selalunya kan saya tengok mereka yang nak jual ubat resdung kan, dia ada testimoni tau. Testimoni dia tu, dia pakai ubat tu, kemudian keluar mesti search kan? keluar segala ulat. Ini yang Hafizi suka sangat. dia suka lah. Ulat. Dia akan baca Dia tau, testimoni doktor. tu you yang tulis tu kan. Tak, dia akan baca Saya tau. tak Saya jual nampak apa-apa. gambar ulat tu je saya dah scroll lain dah. ya tak bukan sebab dia popular tau. Ya, betul. Macam doktor kata ramai yang Alang-alang datang kan, doktor di sini kita tanya. alang-alang Adakah doktor sini betul? kita nak tanyalah Dalam kan. ni ada ulat. Macam mana yang ulat tu boleh ada kat dalam hidung tu? Saya doktor? Itu pernah- dimasukkan sendiri untuk testimoni ke macam mana? Saya pernah nampak, memang boleh jadi ulat ataupun kita panggil maggot ke kan dalam rongga sinus ni. Tapi sangat jarang. Bukan semua orang. Contohnya orang itu ada masalah sistem imunisasi yang lemah. Contohnya pesakit kanser ataupun pesakit yang mempunyai masalah kencing manis, di mana sistem imunisasi mereka terganggu, mungkin boleh dapat jangkitan yang teruk seperti itu. Dah sampai dah ada berulat, dan ulat ni dah makan tulang-tulang dalam tu. Tetapi jarang yang kita nampak dalam dunia hari ni lah. Bukan semua orang tu boleh ada ulat. Jadi saya agak skeptikal kalau testimoni tu pada orang yang sihat, muda, sihat walafiat, ada ulat dikeluarkan. Kerana sudah pastinya kalau ada ulat tersebut, pesakit tersebut mesti akan ke hospital lah. Saya tak rasa dia akan dapatkan rawatan di luar kerana akan ada simptom yang lain yang disebabkan oleh jangkitan tersebut. Dan satu lagi doktor, adakah melihat kepada warna hingus kita ni kita boleh menentukan yang kita ada resdung? Dan apa maksud kalau cair, pekat, warna hijau, warna kuning, warna jernih, apa maksudnya? Baik, dalam hidung ni banyak jenis ataupun warna cecair yang boleh ada lah. Semuanya boleh melambangkan seseorang itu mempunyai masalah sinusitis. Bukannya kita nak kata hijau saja sinus, putih bukan sinus. Coklat ke, putih, likat, cair, semuanya boleh jadi disebabkan oleh sinusitis. Cumanya mungkin warna tersebut melambangkan peringkat ataupun stage of infection. Contohnya setengah orang itu dalam fasa yang hendak baik, hingus tu daripada jernih, cair banyak, dia dah jadi likat, hijau, makin kurang. Mungkin warna dia makin hijau tetapi dia dah makin kurang. Jadi selalunya pada awal-awal tu dia masih lagi jernih dan cair. Sebab tu masa tu kita selalu terisak-isak. Kita nak sedut cecair tersebut dan kita akan batuk. Cecair tersebut akan masuk ke tekak dan batuk. Tetapi bila hujung-hujung, bila sudah nak baik tu, kita dah boleh keluarkan cecair tersebut tetapi dia dalam hijau dan likat. Ini adalah antara tanda-tanda daripada warna cecair tersebut. Dan juga doktor, adakah akan dilakukan rawatan yang berbeza mengikut jangkitan sinus yang dialami oleh pesakit? Dan adakah adanya keperluan untuk ambil ubat tertentu untuk jangkitan-jangkitan ini? Sebab saya ada tengok mereka yang mungkin migraine, pening, tapi dalam masa yang sama juga ada sinus ni, mereka ada detect cecair dan perlu keluarkan cecair itu. Boleh doktor terangkan mengenai rawatan-rawatan kenapa? Rawatan yang sebab benda ni ataupun penyakit ini sangat common atau kita cakap banyak terjadi, rawatan dia pun telah banyak ada dan option yang kita boleh tawarkan pada pesakit tu banyak. Salah satunya kita boleh start antibiotik makan contohnya, dan ubat sembuh hidung. Ubat sembuh hidung ada banyak jenis.
Tetapi apabila seseorang itu dah dijangkiti kuman dan ada cecair dan sinus, kita boleh bagi ubat sembuh hidung untuk keluarkan cecair itu. Okey. Di samping itu ada juga nasal flushing tu yang selalu tengok orang pakai air garam tu. Saya nampak buat kat budak-budak. Betul, budak-budak itu kita pakai sterima yang macam corong tu. Tapi untuk orang dewasa pun ada pump dia untuk keluarkan cecair tersebut. Di samping kita bagi ubat antihistamin lah untuk kurangkan rasa sumbat. Ini yang paling awal kita boleh lakukan. Jika tidak berkesan apabila dah cuba ubat ni, mungkin kena tukar antibiotik tu daripada makan yang keberkesanan ni mungkin 50-60% masuk ke dalam ward bagi jarum. Itu 100% dalam darah kita. Dia lebih kuat dan lebih berkesan untuk mengubati jangkitan kuman tersebut selain daripada ubat-ubat lain. Dan jika tak juga berjaya, di situlah kita boleh buat perlu atau tak ujian CT scan, dan kalau nanah tu banyak sangat baru kita buat rawatan selanjutnya yang lebih berkesan, iaitu kita keluarkan sendiri cecair tersebut melalui pembedahan kecil lah. Pembedahan tu bukannya ada parut kat muka pun, sekarang ni sangat selalu dilakukan kerana dia satunya risiko rendah, cepat untuk dibuat, tak ada rasa sakit pun selepas buat. Cuma dia kena tidur, bius penuh untuk kita masukkan kamera dan alat pencuci sinus tersebut. Maksudnya cecair itu adalah nanah ya, doktor? Dia boleh jadi cecair jernih, boleh jadi nanah, ataupun selalunya pada gambar CT tu kita nampak colour grey je. Tapi bila kita masuk dalam tu tengok, baru kita tahu, oh ini sebenarnya ketumbuhan. Oh ini sebenarnya nanah. Oh ini sebenarnya cecair jernih. Jadi semua tu kemungkinan yang boleh terjadilah. Selain tu macam fungus yang saya sebut tadi pun nampak grey di dalam CT scan juga. Jadi semua ni adalah kemungkinan yang boleh jadi. Doktor, satu persoalan yang mungkin nampak soalan ni kurang pandai. Tapi saya nak tanya juga. Adakah kelebatan bulu hidung mempengaruhi untuk penjagaan, sebab resdung kan kadang habuk lah, hama apa semua tu kan. Adakah kelebatan bulu hidung tu kita kena pastikan bulu hidung kita berada, kalau potong jangan potong terlalu pendek ke macam mana ke? Ada kaedah ke ataupun Ada mempengaruhi? mempengaruhi. Mempengaruhi ke tak? Boleh jadi resdung juga ke tak? Oh, itu soalannya. Itu soalan ni. Kurang pandai tapi saya nak tahu. Saya suka soalan tu. Saya tak pernah lagi orang tanya soalan ni. Jadi ini soalan sangat pandai. Tapi kalau tanya saya lah, saya tak rasa dia mempengaruhi dalam skala yang besar. Kerana perangsang untuk alahan ni adalah hama, debu, hama. Jadi walaupun lebat pembuluh hidung tu, dia ada je udara, dia mesti akan masuk bersama udara tersebut. Jadi kalau tak nafas langsung, mungkinlah. Tapi tak adalah orang tu sampai tebal sangat hidung, bulu Hidung tidak menyebabkan sumbat hidung tau. Jadi masih lagi akan ada debu habuk hama tu untuk masuk dan boleh menyebabkan reaksi resdung tersebut lah. Sebab tu macam saya sebut tadi, dalam banyak semburan hidung ni ada banyak jenis lah. Yang kalau tengah jangkitan kuman kita bagi yang saya sebut tadi. Tapi kalau untuk kawal alahan ni ada jenis yang untuk kawal alahan kena pakai sembuh tiap-tiap hari. Macam Gigi cerita tadi, ada kucing di rumah. Kita tak boleh elakkan bulu kucing tersebut. Kalau bukan dekat dengan kucing pun, dia akan melekat dekat tilam, bantal, sofa, kapet, langsir. Jadi untuk kita tak nak dirangsang untuk menghadapi alahan tu, sembuh hari-hari setiap pagi. Okey, akhir sekali doktor, kita di penghujung ini. Kalau kita dah buat rawatan, pembedahan dan sebagainya, adakah kita boleh sembuh? Baik. Jika jangkitan kuman disebabkan oleh sinusitis tersebut, jarang untuk dijadi balik. Tetapi alahan tak boleh kita hilangkan kalau environment kita sama. Jadi banyak jenis pembedahan, tetapi apabila kita membuat pembedahan untuk merawat jangkitan kuman dan juga mengurangkan alahan, selepas buat tu macam tak ada alahan langsung. Memang bersin, tak ada gatal, tak ada sumbat, tak ada hingus, tak ada. Tetapi kalau you tak kawal alahan, environment you masih sama, kucing masih banyak, kerja tempat berdebu, alahan tu boleh jadi teruk balik. Mungkin 3-4 tahun bersin, hingus. Tapi kalau you kawal dengan spray every day, insya-Allah jarang akan jadi balik. Last doktor. Last pula. Last Ya lagi. Allah, Satu Ada lagi last. Ada lagi. Adakah bila kata seseorang tu berdengkur, mana kata dia ada resdung? Baik, betul. Makin tinggi kuat volumenya itu, makin teruk sebab dengkur dia ni. kuat juga doktor dia. Walaupun dia kurus Jadi dengkur ni banyak sebab.
hidung ni mungkin menyumbang 15% daripada masalah dengkur tu. Mungkin betul orang tu ada resdung, tetapi dengkur ni kena tengok masalah lain seperti tonsil, lelangit, pangkal lidah ataupun berat badan. Dia topik yang besar yang lain. Tapi sumbatnya hidung tu contribute about 15% terhadap masalah dengkur. Okey, Okey, baik. Kita baik, pun banyak ada tinggal seminit. Mungkin nasihat doktor? Doktor, nasihat kepada mereka di luar sana jangan tunggu lama-lama pening migrain tu, Betul. cepat dapatkan rawatan. Ada simptom yang, dan saya tahu simptom ni adalah sangat common dan banyak mengakibatkan kualiti hidup kita terganggu, sumbat ke, bersin ke, hingus ke. Sekurang-kurangnya kita dapatkan rawatan dan pemeriksaan dengan doktor pakar, dan kalau boleh datang awal, kerana lagi awal kita rawat, lagi kurang kompleks penyakit tersebut dan peluang untuk baik itu lebih cerah. Ada cara nak jaga kebersihan hidung? Yang Spray tadi tu dia? spray ataupun dengan cuci yang saya sebut tu. Macam kita ambil wuduk 5 kali sehari. Itu sistem orang putih pula cipta, sama je lebih kurang. Cuma dia mungkin masuk dalam sikit. Itu adalah tip yang baik. Wuduk kita pun dah menyebabkan penjaga hidung yang baik. Ya, betul. Okey. Okey, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada pakar perunding Otorhinolaryngology UITM Private Specialist Center UPSC Dr. Ahmad Kushari Khalid. Banyak sebenarnya kita belajar dan banyak juga soalan-soalan belik daripada Hafizi Azaman. Seronok sebenarnya hari ini doktor, tapi apa pun kita belajar dan semoga perkongsian kami pada pagi ini memberi manfaat kepada anda di luar sana. Dengan itu saya Gigi Ahmad Dan saya Hafizi Azaman. Salam hormat.